Bismillahirrahmanirrahim. Muka 179. Kitabus Salah. Kitab semayang. Jadi ada beberapa tajuk yang saya tak sentuh lah, saya tak ambil, mungkin tak masuk dalam Bukhara. Jadi yang masuknya saya akan maklum nanti dah. Jadi kita masuk terus kepada bab Kitabus Salah ni. Jadi solah ni maksud dia, itu dia tujuan dia. Taharah tu wasilah. Taharah tu ialah wasilah penghubung kepada tujuan, maksud sebenar ialah sembahyang. Ta'rifus solati lughatan. Ta'rif solat pada bahasa. Ad-du'a. Makna pada bahasa solah ni makna doa, doa. Waqila, ada pandangan mengatakan ad-du'a bi khairin, doa kebaikan. Doa kebaikan dia guna dengan kalimah solah. Akil ni pandangan yang kedua lah, pandangan yang kurang kuat sikit. Yang kuatnya doa lah, sama ada doa dengan kebaikan atau doa dengan keburukan. Wa syara'an, pada syaraknya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Itu takrif dia tu. Ni takrif yang biasa ni. Ingat belaka tak ni takrif ni? Kena ingat lah ni. Pada bahasa atau pada istilah, solat itu ialah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ghaliban, pada ghalibnya. Ghalibnya dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Okey. Quyudut ta'rif, qaid ta'rif. Qauluhu ghaliban, perkataan ni ghaliban ni, kenapa dia kata sembahyang itu ialah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan ditutup dengan salam, pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Ghaliban ni kharaja bihi, keluar dengan perkataan ghaliban ni, annahu qad takunu salah kalati, boleh jadi sembahyang tu seperti keadaan berikut. Pertama, aqwalan la af'alan, ada perkataan tapi tak ada perbuatan. Contoh, ka salatil janazah, seperti sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ada perbuatan tak? Rukuk semua tak ada. Wa salatil marbut, sembahyang orang kena ikat. Orang kena ikat. Kena ikat, dia kena, orang kena ikat. Orang kena ikat, kena tahan, kena ikat. Masuk waktu sembahyang, dia kena sembahyang lah, sembahyang hormat waktu kan. Jadi sembahyang dia tu ada pergerakan tak? Tak ada. Wal marid alladhi yujri arkana salati ala qalbih, dan orang yang sakit yang melalukan rukun sembahyang dalam hati. Orang sakit yang tak boleh gerak, terlantar atas katil. Jadi macam mana dia nak sembahyang? Dia kena bayangkan perbuatan sembahyang dalam hati dia. Dia kena bayangkan dia qiyam, baca Fatihah, rokok, i'tidal, sujud. Jadi orang ni ada perbuatan tak? Tak ada. Tapi dipanggil sembahyang. Tu kata ghaliban tu, pada ghalib tu. Yang kedua, af'alan la aqwalan, ada perbuatan tapi tidak ada perkataan. Ka salatil akhrasi, seperti sembahyang orang bisu. Sembahyang orang bisu tak ada perkataan. Just sembahyang dia sah tak? Sah. Tarikh sembahyang dia. Sebab tu dia kata ghalib. Yang ketiga, la af'al wa la aqwal, ka salatil akhrasil marbut, seperti sembahyang orang yang bisu yang kena ikat. Perkataan pun tak ada, perbuatan pun tak ada. Yang seterusnya, fadlus salati, kelebihan sembahyang itu. Ya ruknu thani min arkanil Islam, rukun kedua daripada rukun Islam. Wahya amududdin, tiang agama. Wa fadluha azim, kelebihan kemuliaannya besar. Kama waradat bihil ayatul qur'aniyatu wal ahadithu an-nabawiyah, seperti datang ayat Quran dan hadis nabawi. Min zalika, antaranya ialah firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li dhikri, dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Wa qawluhu wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat zalika dhikra lidzakirin, dirikanlah solat pada dua hujung siang, awal pagi dan akhir siang, asar.
Wa zulafan minal lail, dan pada satu ketika pada waktu malam. Itu apa dia? Pada sembahyang maghrib dengan isyak. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebajikan itu akan menghapuskan dosa. Zalika dzikra lidzakirin, demikianlah itu peringatan bagi orang yang beringat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal 'abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan. Seorang hamba apabila berdiri semasa dalam sembahyang, dibuka baginya pintu syurga. Wa kushifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih, dan diangkat daripadanya hijab antaranya dan antara Tuhan. Wastaqbalathul hurul 'ainu, dan dia dihadap oleh hurul 'ain, bidadari-bidadari. Malam yamtakhid wa yatanakha, selagi mana dia lam yantakhid. Apa makna tu? Tidak yamtakhid au yatanakha, nukha'ah, lagi dia tidak meludah dan juga mengeluarkan kohok. Yamtakhid. Betul lah. Yatanakha, tanakha'a iaitu nukha'ah, bermakna nukha'ah, mengeluarkan kohok, selagi mana dia tidak meludah lah. Jadi selagi mana dia jaga keadaan semayangnya, dia tidak meludah dalam semayang dan seumpamanya, maka sentiasalah bidadari menghadap dia dalam semayang. Wa inna fi salati la shifaan, sesungguhnya dalam semayang itu ialah penyembuh. Semayang ni penyembuh. Wa ju'ilat qurratu aini fi salah, dan dijadikan ketenangan hatiku. Qurratu aini tetap mata, makna tenang hatiku dalam semayang. Wa innal 'abda idza qama yusalli, dan sesungguhnya hamba itu apabila dia bangun bersembahyang, utiya bidzunubihi, maka didatangkan dosa-dosanya. Fawudi'at ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya. Aw ala atikihi, atau di atas batang tengkuknya. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali dia rokok atau sujud, tasaqatat anhu, akan gugurlah dosa. Saling maknanya, tengok depan saling makna. Kalau tahu dah makna tak apa. Wa qala al ulama, inna as-salata afdalul ibadatil badaniyah, sembahyang itu ialah ibadat badaniyah yang paling afdal. Fa farduha afdalul furud, maka sembahyang fardu itu seafdal-afdal kefarduan. Wa nafluha afdalun nawafil, dan sembahyang sunat itu seafdal-afdal perbuatan sunat. Okay. Babu awqatis salah, bab waktu sembahyang. Masuk pada pertama, kita nak kenal waktu sembahyang. As-salawatul maktubatu khamsun, sembahyang maktubah itu ada 5. Wahiya dhuhru wal asru wal maghrib wal isya' wal fajru. Zuhur, asar, maghrib, isya' dan fajar. Wa qad jama'aha Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala himpunkan kelima-lima waktu itu kepada Nabi. Fi hatainil ayatain, pada 2 ayat ini. Jadi 5 sembahyang itu boleh kita keluarkan daripada 2 ayat Quran ini. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, maha suci Allah ketika waktu petang, sembahyang asar. Wa hina tusbihun, ketika waktu pagi, sembahyang subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tudhirun, baginya puji-puji di langit dan juga di bumi. Wa ashiyyan, pada waktu petang, sekali lagi diulang. Wa hina tudhirun, dan ketika waktu zuhur. 3 dah situ, subuh, zuhur dan asar. Kemudian firman Allah Taala, aqimis salata liduluki syamsi, dirikanlah sembahyang ketika gelincir matahari, waktu zuhur. Ila ghasaqil laili, sehingga ke ghasaqi, pada tengahan malam. Wa Qur'anal fajri, dan Qur'an al-fajri itu maksudnya sembahyang subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kerana sesungguhnya bacaan atau sembahyang subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi maghrib itu letak mana? Asyiyah tu masuk petang, petang masuk maghrib juga. Petang tu masuk maghrib juga. Jadi dalam 2 ayat ini dikeluarkan sembahyang-sembahyang 5 tu disebut secara isyarat dalam ayat ini. Okay?
Aqsamu awqatis salah, pembahagian waktu semayang. Yang qasimu waktu kulli salatin ila awqatin sittah, dibahagikan waktu semayang kepada 6 waktu. Wahia waktu fadilah. Pertama, waktu fadilah. Jadi dalam satu semayang tu dia dibahagi pula, ada kategori waktu pula. Pertama, waktu fadilah. Ai idza shalla al-insanu fi hadzal waqti, iaitu apabila seseorang itu semayang pada waktu ini, hasala ala fadilati awalil waqti, dia mendapat fadilat semayang awal waktu. Wa yakunu dzalika, macam mana nak dapat fadilat awal waktu itu? Demikian itu bil ishtighali bi asbabis salah, dengan dia sibuk melakukan sebab-sebab semayang. Min dukhulil waqti, daripada sejak masuk waktu, thumma mubadarati bis salah, kemudian dia segera melakukan semayang. Jadi waktu fadilah ialah awal waktu. Macam mana nak kira awal waktu? Masuk waktu kita berwuduk, siapkan diri, itu dikira awal waktu tu. Terus kita semayang. Okey, apa asbabis salah? Sebab-sebab semayang tu apa dia? Yang disebut tadi ni, ka ijabatil muazzin, jawab azan, wa taharati, bersuci, wasatril aurah, menutup aurat, wa intidharil jamaati, menunggu jemaah, wa nahwihi, dan seumpamanya. Jadi kalau kita tunggu jemaah, awak tak panggil melewatkan semayang lah, masih tetap awal waktu. Faham kita tunggu orang masjid, orang nak mari kan semayang, adakah kita dikira tak dapat kelebihan awal waktu? Tak, masih dapat. Kerana kita melakukan sebab-sebab semayang. Yang kedua, waktu ikhtiyar, waktu pilihan. Ai ikhtara syari'u, syari' memilih an tusalla salatu, untuk disembahyangkan semayang itu, fi hadzal waqti, pada waktu ini, illam tusalla fi waqtil fadilah, kalau tidak dia semayang pada waktu fadilah. Jadi waktu ikhtiyar ni waktu pilihan, makna boleh kita pilih dalam ni, dan syarak beri kita untuk pilih semayang pada mana-mana waktu tu. Nanti dia akan tengoklah dalam semayang zuhur kat mana waktu dia, waktu fadilah mana, waktu ikhtiyar mana, waktu hurmah mana, waktu jawaz mana, waktu uzur mana, ada. Okey, yang ketiga, waktu jawaz. Ayajuzu an tuakhkhara as-salatu ila hadzal waqt, iaitu dibolehkan diakhirkan sembahyang kepada waktu ini. Waktu jawaz. Wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahah, kadang-kadang mengakhirkan tu berlaku dengan makruh, dan kadang-kadang tanpa makruh. Yang keempat, waktu hurmah, waktu haram. Ay yahrumu ta'khirus salati ila hadzal waqt, iaitu haram diakhirkan sembahyang kepada waktu ini. Li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqti, iaitu kerana akan keluar, akan berlaku sebahagian daripada sembahyang tu luar waktu. Jadi waktu tu dipanggil waktu hurmah, bila mana sebahagian daripada sembahyang kita berlaku di luar waktu. Contohnya, kita tak habis sembahyang, tak salam lagi, tiba-tiba dah habis waktu, masuk waktu lain, maka sembahyang kita tu pada waktu tu dinama waktu hurmah, kerana kita telah mengeluarkan sembahyang pada waktunya walaupun sikit. Yang kelima, waktu uzur, waktu uzrin. Ay yajuzu an tusalla salatu fi hadzal waqti li uzrin, iaitu dibenarkan sembahyang pada waktu ini dengan uzur. Ka uzri safari wal marad, seperti uzur musafir dan uzur sakit. Ni pada contoh jamak lah. Yang keenam, waktu darurah, wa huwa akhirul waqti idza zala al mani', iaitu akhir waktu apabila hilang penghalang. Ka haidin wa nahwi, seperti haid dan seumpamanya. Wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratil ihram aw akthar, dan masih tinggal daripada waktu itu kadar takbiratul ihram ataupun kurang. Itu dipanggil waktu darurah. Jadi tengok lagi, kita tengok tengok apa makna waktu darurah sini. Maknanya seorang tu haid kan, seorang tu haid, bila dia haid, dia tak boleh sembahyang. Dia tak boleh sembahyang. Jadi haid dia habis, darah dia kering. Katalah waktu zuhur ni, sebelum masuk waktu asar, darah dia kering. Darah dia kering. Jadi adakah dia wajib kena sembahyang zuhur? Wajib tak sembahyang zuhur? Wajib lah. Dah macam mana nak sembahyang zuhur? Dia tak mandi lagi. Waktu pula pendek. Ini panggil waktu darurah, waktu terpaksa. Waktu terpaksa. Sebab apa? Sebabnya dia telah mendapat kadar dalam waktu itu, kadar takbiratul ihram dan lebih, maka dia dikira ahli untuk waktu tersebut dan dia kena sembahyang. Jadi dia kena qada lah.
Yang qada. Jadi waktu tu dipanggil waktu darurat. Okey. Tadi 6 tadi kan? 6 ni kita tengok pada 5 semayang tersebut. Okey. Pertama, waktu solat pertama ialah solat Zuhur. Kenapa solat Zuhur dulu? Mana semayang apa yang mula-mula Nabi semayang? Semayang apa? Nabi semayang apa mula-mula sekali? Semayang? Tak tahu. Kau tak kenal Nabi kita ni. Nabi semayang apa? Semayang subuh ke, semayang isyak ke? Nabi semayang mula-mula ialah semayang Zuhur. Semayang Zuhur Ini bukan sulit saja susung tu. Semayang pertama tu Zuhur. Kerana memang semayang pertama yang diturunkan, yang diajar oleh Jibril kepada Nabi ialah semayang Zuhur. Selepas malam Isra' Mi'raj, semayang pertama yang disemayangkan ialah semayang Zuhur. Wasumiyati zuhra, dinamakan Zuhur li'annaha zahiratun fi waqtin nahar. Kerana dia zahir pada waktu siang. Semayang yang jelas pada waktu siang, tengah-tengah hari. Waqila, ada mengatakan li'annaha tuf'alu fi waqti zahirah, kerana dia dilakukan pada waktu Zuhur. Waqila li'annaha awal salatin zaharat fil Islam. Ada mengatakan dia kerana Zuhur ini awal-awal semayang yang dilakukan dalam Islam. Waktuha, bila masuk waktu, yadkhulu bi zawali syam, dengan gelincir matahari. Matahari duduk tegak dipanggil istiwa. Matahari tegak di atas kepala dipanggil istiwa. Istiwa ni tak boleh semayang ni. Ni waktu hurmah ni, waktu haram ni. Bila dia ke arah barat sikit, dia pergi gelincir sikit, dia gerak katakanlah 1 darjah ke arah barat, maka bila dah bergerak sikit, dia akan ada bayang sini kan. Kalau kita letak kayu tegak, bila dah bergerak sikit daripada 90 darjah ke arah barat, maka akan ada bayang. Bila bergerak sikit tu lah masuk waktu Zuhur. Wa yakhruju, keluar waktu Zuhur, idza sara dhillu kulli syai' mithlah, jika jadilah bayang setiap sesuatu seumpamanya. Kalau bayang kita pacak kayu semeter, bayang dia di tanah tu semeter juga, maka keluarlah waktu Zuhur, habis waktu Zuhur. Jika sama dengan bayang tersebut, ghaira dhillil istiwa, selain daripada bayang istiwa. Apa makna bayang istiwa? Siapa tahu apa makna bayang istiwa? Bayang istiwa tu apa istiwa? Istiwa tu apa? Istiwa tu tegak ni. Waktu istiwa tu waktu matahari tegak. Okey. Awak tahu bahawa matahari, kedudukan bumi dia tidak tegak. Dia menyerong kan? Paksi bumi menyerong. Faham tak? Ke awak flat earth belaka Paksi bumi menyerong. Bila paksi bumi menyerong, matahari kalau dia duduk tegak atas kepala pun, kerana naik dia menyerong, akan ada bayang. Kalau dia tidak naik secara tegak, dia ada kadang-kadang dalam tahun tu matahari betul-betul tegak. Masa tu tak ada bayang lah. Atau setengah negara ni dia naik tegak. Tapi kerana biasanya dia naik, matahari ni paksi bumi menyerong, matahari naik, kadang-kadang bila tegak 90 darjah pun dia ada bayang dia. Dalam bahasa persuratan lama dipanggil bayang rembang. Rembang makna matahari tegak. Bayang istiwa. Istiwa rembang. Jadi masa matahari tegak tu ada bayang. Bayang tu tidak diambil kira bayang tu tidak diambil kira, kerana dia masih kira tegak. Bila bayang itu lebih daripada kadar tu, baru dikira masuk waktu Zuhur. Okey. Bila habis waktu Zuhur, bila kayu ataupun apa yang kita ukur tu sama panjang, tidak termasuk bayang istiwa, kena tolak lah. Itu maksud dia, kena tolak bayang istiwa, sebab bayang tu tidak dikira Mana tadi? Fala yuhsabu dhillul mawjud indal istiwa, maka tidak dikira bayang yang ada masa istiwa. Az-zawal, apa itu zawal? Wa huwa mailu syamsi, iaitu cenderung matahari, an wasatis sama, daripada tengah langit. Tengah langit tu kabidis sama dipanggil. Kabid ni makna hati langit, tengah langit. Bitijahil ghurub, ke arah tenggelam. Jadi gelincir ni nak cerita makna zawal je.
Wal istiwa. Istiwa tu apa? Bulughus syamsi ila wasatis sama. Sampainya matahari ke tengah langit. Wa indahu yakunu lil asya' zillun basitun yusamma zillal istiwa. Dan ketika itu adalah bagi sesuatu itu bayang yang dinamakan bayang istiwa. Macam sebut tadilah. Okey. Awqatu salati zuhri sittatun. Waktu sembahyang zuhur ada 6. Waktu fadilah min awalil waqti, daripada awal waktu, biqadril istighali bi asbabis salah, dengan kadar seseorang itu sibuk melakukan sebab sembahyang. Sebab sembahyang sebut dah tadi, azan, tutup aurat, taharah, tunggu jemaah. Yang kedua, waktu ikhtiar, min awalil waqti ila an baqiya ila an yabqa qadru ma yasa'us salah. Waktu ikhtiar bermula pada awal waktu sehingga kekal tinggal apa yang meluasi sembahyang. Tinggal pada waktu kadar yang boleh lulus sembahyang, boleh lepas sembahyang dalam tu. Itu dipanggil waktu ikhtiar. Waktu jawaz min awalil waqti, daripada awal waktu, ila an yabqa qadru ma yasa'us salah, sehingga kekal kadar yang melepasi sembahyang. Sama tak? Sama. Sama. Ikhtiar dan jawaz sama sini. Yang keempat, waktul hurmah, waktu haram. Idza lam yabqa minal waqt qadru ma yasa'us salah, kalau tidak tinggal daripada waktu kadar yang boleh melepasi sembahyang. Kalau sembahyang akhir waktu sehingga keluar sembahyang daripada waktu, itu waktu hurmah dipanggil. Yang kelima, waktu uzrin, waktul asri kulluhu, iaitu keseluruhan waktu asar. Kenapa waktu uzur? Kerana orang musafir dia boleh jamak sembahyang zuhur dengan waktu asar. Jadi waktu asar ialah waktu uzur bagi orang musafir. Waktu asar ialah waktu uzur sembahyang zuhur bagi orang musafir. Yang keenam, waktu darurah, lil haidhi wan nufasa, bagi orang haid dan orang nifas, wa ghairihima, dan lainnya. Idza zalal mani'u, jika hilang penghalang, wa baqiya minal waqti qadru takbiratul ihram, dan tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram. Okey, itu waktu zuhur pula. Waktu asar pula, wa hiya lughatan ad-dahru. Al-asru maknanya ad-dahru, masa. Wal asr, demi masa. Ad-dahru huwal az-zaman, masa. Wa hiya afdalus salawatil khamsi. Ada mengatakan dia sembahyang sembahyang asar inilah sembahyang fardu yang paling afdal. Wassalatul wusta, dan dialah sembahyang wusta. Al-musyaru ilaiha fi qouli ta'ala, yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu atas sembahyang-sembahyang dan sembahyang wusta. Wusta ni pertengahan. Apa dia sembahyang pertengahan? Ulama tafsir mengatakan sembahyang pertengahan ni ialah sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan qanitin, makna tidak bercakap, diam. Sembahyang dalam keadaan kita kena jangan bercakap lah maksudnya. Kita tak boleh cakap macam kat luar ni. Dengan keadaan tunduk dan khudu'. Waktuha, waktu asar, yadkhulu idza sara dhillu kulli syai' mithlah ghaira dhillil istiwa, bila jadilah bayang sesuatu seumpamanya selain daripada bayang istiwa, wazada qalilan, dan tambah lebih sikit. Jadi bermula waktu asar dengan habis waktu zuhur, makna bayang itu sama panjang dan lebih sikit, maka masuklah waktu asar. Wa yakhruju bi ghurubi qarsi syamsi, dan keluar waktu asar dengan tenggelamnya bulatan matahari. Qarsi syamsi bulatan matahari. Tenggelam habis, maka habislah waktu asar. Okay, waktu asri sab'atun, ada 7 pula. Tak di 6 je kan. Waktu asar ada 7. Okey, ada 7. Pertama, waktu fadilah, waktu kelebihan, min awali waqti biqadri al-ishtighali bi asbabis salah, iaitu daripada awal waktu dengan kadar seorang itu sibuk melakukan sebab sembahyang. Yang kedua, waktu ikhtiar, min intihai waqtil fadilah, bermula selepas habisnya waktu fadilah, ila masiri dhilli kulli syai'in mithlaihi, sehingga jadilah bayang sesuatu 2 kali ganda, ai marratan, 2 kali ganda. Itu dipanggil waktu ikhtiar. Waktu jawaz bila karahah, waktu harus tanpa makruh, min intihai waqtil ikhtiar, sejak daripada habis waktu ikhtiar,
ila lisfirar, sehingga kuning. Wa huwa an yasira syu'a'us syamsi, iaitu jadilah cahaya matahari fauqa ru'usil jibalil aliyah. Cahaya matahari itu berada di atas puncak-puncak. Ru'us ni puncak bukit yang tinggi. Makna daripada puncak bukit yang tinggi, kita nampak daripada atas puncak bukit warna kekuningan. Itu maknanya waktu isfira, waktu kuning matahari itu. Yang keempat, waktu ikhtiyar bi karahah, waktu jawaz, waktu harus tapi dengan makruh. Min isfira, iaitu sejak daripada kuning, ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salah, sehingga kekal daripada waktu kadar yang melepasi sembahyang. Yang kelima, waktu hurmah, idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salah. Ini sama je, jika tidak tinggal daripada waktu kadar yang melepasi sembahyang. Yang keenam, waktu uzur, az-zuhru kullu, waktu uzur bagi sembahyang asar ialah waktu zuhur. Bagi orang jamak takdim, dia boleh sembahyang zuhur dalam waktu, boleh sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi asar itu dikira waktu uzur bagi orang yang nak jamak takdim. Yang ketujuh, waktu darurah, idza zala al-mani'u, jika hilang mani', wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihram, dan kekal daripada waktu itu kadar yang melepasi takbiratul ihram. Itu dipanggil waktu darurah. Okey, jadi macam mana keadaannya? Dia gini ya sebenarnya. Waktu ni ada macam zuhur tadi kan. Untuk awak ingat, awak buatlah nota macam mana waktu zuhur. Macam mana nak tebal? Tak ingat saya. Ni tah. Waktu apa tadi mula-mula? Waktu jawaz kan? Waktu ikhtiyar kan? Waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar. Maya zuhur. Waktu ikhtiyar. Lepas tu awal dia waktu apa? Waktu fadilah. Ni waktu fadilah. Okey, lepas tu waktu jawaz. Waktu jawaz sama je sini. Lepas tu waktu apa? Waktu hurmah. Lepas tu waktu uzur dan waktu darurah kan. Okey, hak ni dah nampak kan? Awak nampaknya asar ni. Asar ni senang. Tengok kita buat asar Asar waktu dia, waktu ikhtiyar dia bila? Waktu ikhtiyar dia ialah lepas waktu fadilah. Lepas waktu fadilah. Okey, ni kata asar, ni asar. Al-asr. Jadi waktu mula-mula ialah waktu fadilah dulu. Lepas tu waktu ikhtiyar. Ikhtiyar siapa kepada waktu ikhtiyar daripada mana? Lepas fadilah siapa? Bayang dua kali ganda. Bayang dua kali ganda. Ni bayang dua kali. Sara az-zillu mislaihi. Sara az-zillu mislaihi. Dua kali ganda. Lepas tu waktu apa? Jawaz bila karahah kan? Jawaz bila karahah. Lepas tu waktu jawaz bi karahah. Jawaz bi karahah pula. Jadi hak ni dia tidak ada yang bertindak. Nampak tak? Sembahyang asar ni tak ada waktu pertindangan. Fadilah awal waktu, lepas tu waktu jawaz, waktu ikhtiyar, kemudian waktu jawaz bila karahah, kemudian waktu jawaz bi karahah, kemudian waktu hurmah, waktu darurah, waktu zuhur macam biasalah. Jadi ada tempat yang mana waktu tu bertindang. Macam zuhur tadi kan, zuhur ada bertindang. Apa dia? Waktu ikhtiyar dan waktu jawaz. Ikhtiyar dan jawaz sama. Okey. Seterusnya as-salatu tsalitsah, sembahyang ketiga, al-maghrib, sembahyang maghrib.
Lughatan pada bahasa waktu ghurub, maghrib itu ialah waktu tenggelam. Wahya aksarus salawati waqtan, iaitu sembahyang yang paling pendek waktunya. Waktuha yadkhulu bi ghurubi qurusi syamsi, waktunya masuk dengan tenggelamnya bulatan matahari. Wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar, dan dia keluar dengan tenggelamnya mega merah. Wa huwa al-humratu fil ufuq, iaitu kemerahan yang ada pada ufuk. Tenggelam hilangnya mega merah tu, maka habislah waktu maghrib. Jadi awak tengoklah, ni dak tengok musim-musim hujan ni dak nampak lah. Pergi kat mana? Awak naik bukit ke, awak pergi dalam masuk hutan ke, kat pantai ke, tengoklah waktu-waktu semayang tu, cerak waktu semayang, cerak fajar, fajar sadiq, fajar kazib. Tengok waktu. Cuba buat tu, benda itu kita perlu jugalah tahu kalau kita berada dalam keadaan yang tak ada alat untuk kita tengok. Jadi kita boleh tahulah dengan tengok pada alam ni. Okay, ada 7 waktu pada sembahyang maghrib. Pertama, waktu fadilah min awali waqti bi qadri lishtighali bi asbabi solat. Sama je ni. Yang kedua, waktu ikhtiar, nafsu waqtil fadilah. Waktu ikhtiar sama dengan waktu fadilah. Sembahyang garib ni, waktu ikhtiar dia sama waktu fadilah. Yang ketiga, waktu jawaz bila karahah. Nafsu waktu fadilah. Sama dengan waktu fadilah juga. Yang keempat, waktu jawaz bila bikarahah, haruh tapi makruh. Min intihai waqtil fadilah, habis waktu fadilah, ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salah, sehingga tinggal daripada waktu itu kadar untuk lulus sembahyang dalangnya. Itu waktu jawaz bikarahah. Kemudiannya waktu hurmah sama je. Waktu hurmah lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salah. Waktu uzur ialah waktu isyak. Waktu darurah ialah apabila hilang daripada orang yang ada halangan itu, hilang halangannya dengan kadar takbiratul ihram. Seterusnya waktu isyak pula. Isyak lughatan ismun li awalil zalam, nama bagi awal gelap. Awal gelap tu dinama pada bahasa isyak. Waja'u abahum isya'an yabkun. Adik-beradik Nabi Yusuf pulang kepada bapa mereka isya'an, pada waktu isyak, awal malam. Yabkun, dalam keadaan menangis. Wahia atwalus salawati waqtan, dialah sembahyang yang paling panjang waktunya. Waktuha yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar, waktunya keluar masuk dengan hilangnya mega merah. Wa yakhruju bi tulu'il fajri shadiq, dan keluar dengan terbitnya fajar shadiq. Wa waktu salatil isya' sab'a, waktu solat isya' ada 7. Waktu fadilah min awalil waqti bi qadri lishtighal bi asbabi salah, sama je. Yang kedua, waktu ikhtiyar min intihai waqtil fadilah ila intihai thuluthil lailil awal, sejak daripada waktu fadilah sehingga sampai habis 1/3 malam yang pertama. 1/3 malam pertama. Jadi macam mana nak kira 1/3 malam? Kita ambil lah maghrib pukul apa? Maghrib pukul 7. Maghrib pukul 7. Subuh pukul apa? 5:45. Ambil lah pukul 6 kot. 7 hingga 6 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi apa? 11 jam. 11 jam. 11 jam, jadi bagi 2 berapa? 5 jam setengah. 5 jam setengah. Bagi 3? Bagi 3. Mana 4 jam? Kurang 4 jam lah. Kurang 4 jam. Kurang sikit pada 4 jam. Makna 3 jam 45. Jadi makna bagi 3 berapa ni? Makna 7, 3 jam 45, makna 10. 10:45. Tak faham? Lepas tu
campur lagi 3 jam lagi. Berapa? Campur 3 jam 45 jadi pukul. Betul tak kira tu? Dia bagi 4 tau. Bagi 3 4 jam 4 jam sebelah lah. 3 jam 45 4 12. Ha? Jadi apa satu masa 3 jam setengah. 3 jam setengah. Jadi 7 3 11 10 10 setengah. Lepas tu tambah 3 pukul 1 pukul 2. Pukul 2. Lepas tu tambah 3 jam setengah je 5 setengah. 5 setengah. Dekat-dekat tu. Jadi kita bagi 3 malang tu. 1 2 3. Faham tak? Jadi malam tu dikira bagi 3 sejak daripada maghrib sampai ke subuh. Bukan pada isyak tu nak kabarnya. Sejak pada maghrib sampai subuh. Jadi 1/3 malam awal ialah antara pukul 7 sampai 10.30. 10.30 sebelah lah, ambil lebih kurang lah. Makna ni kita bagi 3 pula. Maknanya dekat 10.45 lah. Sebut tu saya kata 10.45 tadi. 10.45 lah lebih kurang tu lebih kurang itu. Makna benda sikit-sikit tu ada masalah lah. Jadi pukul 7 sampai 10.45 ni dipanggil 1/3 awal. Kemudian daripada 10.45 ni sampai kepada pukul 2 atau 2.30 2 suku ni apa dia dipanggil 1/3 yang tengah. 1/3 2. 1/3 yang kedua daripada malam. Dan 1/3 akhir ni daripada 2.30 sampai ke pukul 6 ni. Faham tak? Dipanggil 1/3 akhir. Faham? Jadi waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu ikhtiar tu sampai mana? Sampai kepada 1/3 malam yang akhir. Jadi daripada pukul apa? Boleh semayang? Tak. Semayang isyak ni. Mana pukul 7. Pukul 8 sampai pukul 10.40 lebih tu dipanggil waktu ikhtiar. Faham tak? Jangan ambil pukul 7. 7 ni kita nak kira bagi malam. Bagi malam ambil pada maghrib. Kiranya pukul isyak lah. Isyak pukul 8 sampai pukul 10 lebih gitu. 10.45 sebelah dikira sebagai 1/3 malam yang pertama. Lepas daripada itu, waktu jawaz mula daripada penghujung 1/3 malam pertama sehingga terbit matahari. Faham tak lagi? Faham dah? Okey. Yang keempat, waktu jawaz bikarahah. Waktu harus tapi makruh. Min tulu'il fajril kadhib. Daripada terbit fajar kazib ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salah. Ni terbit fajar kazib sehingga tinggal masa semayang itu, waktu isyak tu yang dulu semayang. Jadi fajar kazib ni dia keluar sebelum daripada fajar sadiq sikit. Dalam lebih kurang setengah jam gitulah. Awak tengok sendirilah. Dia keluar cahaya menegak, lepas tu dia hilang gelap balik. Gelap. Lepas tu barulah keluar fajar sadiq. Yang kelima, waktu hurmah. Itu amat sama. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u salah. Waktu uzur, waktu maghrib kulluhu. Kemudiannya waktu darurah idza zala al-mani' wa baqiya min al-waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihram. Sama, orang lain sama ya. Okey. Al-ashfaqu thalathah. Syafaq. Mega tu ada 3. Apa dia? Ahmar, mega merah. Asfar, mega kuning. Abyad, mega putih. Ada tak mega putih? Pernah nampak tak mega putih? Tak pernah. Tak pernah nampak mega putih. Awak ni tengok mata di handset aja ke? Tak tengok alam ke? Tak tengok mega putih. Tengoklah pagi hari ada kan? Kat malam sebelum masuk kat apa ni? Apa nama ni? Lepas pada waktu maghrib masuk isyak tu kan ada keluar mega putih kan? Apa dia? Benda? Apa dia? Sunset. Okey, lepas tu? Waktu. Waktu ke tanya waktu. Sunset.
Sunset bukan sunset, mega. Oh mega. Carilah diri mega apa. Saya dah tanya lagi Megawati. Megawati kenal tak Megawati? Megawati. Ha? Apa dia? Ha? Ada nama Megawati? Megawati. Megawati awak tahu tak Megawati siapa? Tak tahu ni. Ada tak Megawati? Jumpa dah? Ha? Jumpa tak Megawati? Presiden Indonesia. Presiden Indonesia dulu, Megawati. Megawati Soekarno Putri. Mega dah tahu mega ni cahaya di langit yang keluar. Dia keluar ketika matahari tenggelam lagi, dia keluar dah. Mega-mega Tengoklah bila tengok horizon dekat apa ni? Taib mega pun ada. Mega merah. Mega extravaganza. Okey. Sambung lagi. Jadi 3 jenis mega yang ada di langit. Jadi gilah tempat-tempat yang menarik tu, tengoklah kejadian alam Tuhan buat ni. Yundabu ta'khiru salatil isya. Sunat mengakhirkan sembahyang isyak ila ghurubi syafaqil abyadi wal asfar, sehingga hilangnya mega putih dan mega kuning. Khurujan min khilafi man qala, kerana nak keluar daripada khilaf orang yang berpandangan inna salatal isya yadkhulu waqtaha bi ghurubi syafaqil abyad. Sembahyang isyak masuk waktunya dengan hilangnya mega putih. Itu mazhab Hanafi lah. Jadi eloknya kita isyak tu sehingga hilang mega putih. Kalau ikutnya hilang mega apa? Hilang mega apa? Masuk waktu bila? Hilang mega merah je. Hilang mega merah, masuk waktu isyak. Lepas tu akan ada mega apa? Mega kuning dan juga putih. Kuning dan putih. Jadi eloknya hilang kedua-dua mega tersebut, barulah sunat kita sembahyang isyak. Tapi boleh dah masuk waktu dah dalam mazhab kita pun. Okey, as-salatul khamisatu, sembahyang yang kelima, as-subhu, sembahyang subuh. Wa hiya lughatan ismun li awwalin nahar. Subuh-subuh itu nama awal siang. Wa tusamma salatul fajri, sembahyang subuh juga dinama sembahyang fajar. Wa tu'tabar jama'atuha afdal jama'at, dianggap sembahyang subuh berjemaah subuh ni ialah jemaah yang paling afdal, sembahyang 5 waktu selain daripada sembahyang Jumaat. Afdalu jam'in qad atat fi jumu'ah fasubhuha fasubhu ghairin tabi'ah jama'atul isya'i thumma al-'asri fadhuhrun famaghribun khitamu dhikri. Afdalu jam'in qad atat fi jumu'ah, Jumaat paling berjemaah paling afdal ialah jemaah pada sembahyang Jumaat, sebab sembahyang Jumaat wajib. Fasubhuha, kemudian subuh Jumaat, itu jemaah paling afdal, subuh Jumaat. Fasubhu ghairin qad atat, kemudian subuh sembahyang hari lain. Jama'atul isya'i thumma al-'asri, kemudian jemaah sembahyang isyak afdal setelah pada subuh. Kemudian jemaah sembahyang asar, sembahyang asar berjemaah tu afdal. Fa zuhrun fa maghribun khitamu dhikri, kemudian sembahyang jemaah zuhur dan akhir sekali ialah sembahyang jemaah maghrib. Nampak? Itu turutan afdal berjemaah. Mana ni? Waktuha, bila waktunya, yadkhulu bi tulu'i fajri shadiq, masuk dengan terbitnya fajar shadiq. Wa yakhruju bi tulu'i juz'in min kursi syamsi, keluar waktu dengan terbit satu juzuk daripada bulatan matahari. Bulatan matahari keluar sikit, maka dah habis waktu subuh. Sikit keluar sikit, nampak tak? Mana? Nak keluar sikit tu, sikit saja bulatan matahari keluar, makna habis subuh. Maghrib dia kena tenggelam semua.
Subuh keluar sikit, habis waktu subuh. Okey. Waktu solati subhi sittatun. Waktu sembahyang subuh ada 6 dia. Waktu fadilah min awali waqti bi qadri al-ishtighali bi asbabis salah, macam biasa. Yang kedua, waktu ikhtiyar min awalil waqti ila isfar. Daripada awal waktu sehingga waktu isfar. Waktu kuning, waktu keluar cahaya kuning itulah. Wa huwa daw'un, iaitu cahaya yumkinuka fihi an tumayyiza man bi qurbika. Cahaya yang memungkinkan kamu membezakan orang yang di samping kamu. Makna waktu isfirar ni, waktu tu kalau orang duduk sebelah kita kenal dia. Bukan cerah betul, cerah sedikit. Cerah sedikit. Subuh masuk gelap pun dah masuk subuh. Al-ghalas dia. Ghalas makna waktu awal subuh tu, waktu gelap tu. Subuh dah. Bila terbit fajar shadiq, dia naik sikit lagi. Makna kalau orang duduk tepi kita tu, kita boleh kenal dia, kita boleh cam dia. Okey, waktu jawaz bila karahah, waktu harus tanpa makruh. Min awali waqti ila tulu'il humrah, daripada awal waktu sehingga terbitnya kemerahan. Naik warna merah. Naik merah. Merah cahaya cahaya matahari lah. Itu harus tanpa makruh. Waktu jawazin bikarahah, waktu harus dengan tapi makruh. Min tulu'il humrah ila an baqiya minal waqti qadru ma yasa'us salah, iaitu sejak daripada keluar merah sehingga tinggal waktu itu kadar lulus sembahyang. Itu waktu harus tapi makruh. Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salah, macam biasalah kalau tidak tinggal pada waktu tu kadar yang lulus sembahyang. Dan waktu darurah ila idza zalal mani' wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratul ihram. Lain sama je. Okey, al-farqu baina fajris shadiq wa fajril kadhib. Beza antara fajar shadiq dengan fajar kadzib apa dia? Pertama, fajar shadiq yantashiru daw'uhu wa yazdad. Dia akan tersebar cahaya dan semakin lama semakin banyak. Al-kadhib, fajar kadzib, ya'qubu daw'ahu zulmah, akan mengiringi cahayanya kegelapan. Lepas keluar fajar kadzib, dia akan jadi gelap semula. Yang ni fenomena alam yang mana awak nak tengok, awak kena nak tahu betul, awak kena tengok sendiri. Awak kena tengok, awak kena bangun sebelum subuh lebih kurang lebih pada setengah jam lah. Nak molek ni sejam 45 minit, tengok dulu dekat kawasan yang akan naik matahari. Kalau syaratnya langit tegang lah. Jangan keluar waktu subuh keluar dah nampak lah. Dia kena keluar awal daripada tu. Setengah jam ke 40 minit, 45 minit awak keluar. Awak cerak dia. Itu perbezaan pertama. Yang kedua, yakunu mu'taridan. Fajar shadiq dia ini naik secara mu'taridan, secara horizontal, secara melintang, naik secara melintang. Min janub ila shimal, daripada selatan ke utara. Dia naik secara melintang. Fajar kadzib yakunu mustatilan, naik menegak. Minasyarqi ila gharbi, daripada timur ke barat. Wa yadkhulu bihi waktu solah wa saum, dengan fajar shadiq ni masuk waktu sembahyang, waktu puasa. Fajar kadzib la yata'allaqu bihi hukmun, tidak berkait dengannya hukum. Kita tengok ada rasa gambar orang buat ni. Gambar orang buat fajar kadzib, fajar shadiq, fajar kadzib. Ni U-Mobile Prepaid, the number one unlimited. Tengok gini lah. Ni. Ni fajar kadzib, dia cahaya naik tegak. Kadhana bisarhan, dia kata seperti ekor serigala. Ekor musang. So, fajar shadiq dia naik ni. Lepas keluar fajar kadzib ni, dia akan jadi gelap. Hilang gelap. Pelik kan? Terbit cahaya, lepas tu gelap. Lepas gelap tu baru keluar fajar shadiq, sikit-sikit sampailah terang. Mana ni? Apa tidur lewat, bangun lewat subuh. Macam mana nak tengok
Tu contoh fajar kazib, fajar sadiq tu. Ya. Mana tadi? Sambung balik. Masailu min awqatis salat. Masalah-masalah berkaitan waktu sembahyang. Pertama, yukrahu tasmiyatul maghrib isya'an. Makruh kita namakan sembahyang maghrib isya'. Tak ada orang nama gitu sebab kita tak pernah Arab dia namakan. Ada sebahagian mereka menamakan maghrib itu isya'. Jadi hukumnya makruh. Wa tasmiyatul isya' atamah. Menamakan isya' dengan atamah. Kita memang dah lama kita tahu isya' je. Orang Arab jahiliah waktu isya' dulu dinamakan sebagai atamah. Atamah. Linahyi anhuma, kerana ada larangan daripada hadis Nabi. Wa yukrahun naumu qabla salatil isya'. Makruh tidur sebelum sembahyang isya'. Makruh tak sembahyang isya' lagi, tidur dulu. Wa ba'da salati subhi wal asri. Lepas pada sembahyang subuh. Ni banyak buat ni. Dan lepas sembahyang asar. Makruh hukumnya. Wa yukrahu samaru bi kalamin ba'da al-isya' illa fi khairin. Makruh as-samar. As-samar ni berborak dengan perkataan, dengan percakapan selepas daripada sembahyang isyak, kecuali pada kebaikan. Belajar, muzakarah ilmu, study tak apa lah. Tapi kalau pergi minum kedai kopi, buat borak, tengok bola, tu benda tu makruh hukumnya. Yang kedua, hukmu man madda salata hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti. Orang yang memanjangkan sembahyang. Orang yang memanjangkan sembahyang, madda solah, memanjangkan sembahyang sehingga keluar satu juzuk daripada sembahyang luar waktu. Dia sembahyang awal dah waktu, tapi dia baca panjang, dia baca. Sembahyang maghrib tu dia baca 4 juzuk. Tak, 4 juzuk. Jadi masuklah dalam waktu isya'. Apa hukum dia? Yang pertama, taratan yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salah bi sunaniha. Kadang-kadang tinggal daripada waktu itu kadar yang meluluskan sembahyang dan sunat-sunat. Fal maddu khilaful aula. Maka dia pergi panjangkan sembahyang itu, dia hukumnya khilaful aula. Khilaful aula. Yang kedua, taratan yabqa minal waqti qadru ma yasa'u furudus salati faqat. Kadang-kadang tinggal daripada waktu itu kadar yang sempat fardu sembahyang saja. Fal maddu mandub. Maka memanjangkan itu hukumnya sunat. Sunat sebab apa sunat? Supaya dapat buat sunat. Fardu saja dia tak mahu, supaya panjangkan sembahyang, supaya tidak buat fardu saja, buat sunat juga. Sebab orang tu bila masuk sembahyang dah, dia tak ada dosa dah, kecuali memang tak sempat ni macam ni. Fataratan yabqa minal waqti qadru ma la yasa'u furuduha. Kadang-kadang tinggal daripada waktu kadar yang tidak sempat fardu pun. Maka memanjangkan itu hukumnya haram. Memanjangkan sembahyang hukumnya haram. Yang ketiga, takunus salatu adaan. Sembahyang tu dikira sembahyang ada idza adraka raka'atan fil waqti. Kalau dia sempat satu rakaat dalam waktu. Dia bangun lewat subuh, dia dang serakaat, masuk rakaat kedua habis subuh. Sembahyang itu dikira sembahyang tunai. Sembahyang itu dikira sembahyang tunai. Dosa tak? Dia sempat satu rakaat dalam waktu subuh. Rakaat kedua habis waktu subuh. Sembahyang itu kerana dapat satu rakaat, sembahyang itu dipanggil sembahyang adaan, sembahyang tunai. Tapi berdosa tak? Jawapannya berdosa. Sebut dah tadi kan, keluar satu juzuk. Awak keluar satu juzuk dengan maksud tak habis sembahyang, tunggu nak salam, keluar waktu, dah dosa dah. Tahiyat akhir contohnya, habis waktu, dosa dah. Faham tak? Dosa kerana melambatkan sembahyang. Tu waktu hurmah, tengok tadi waktu hurmah kan? Dan ini pada pengklasifikasian sembahyang tu. Sembahyang tu kalau sepat satu rakaat dalam waktu dipanggil sembahyang adaan. Faham? Kalau tak sepat, contohnya takbiratul ihram, lepas tu sembahyang baca Fatihah, lepas tu habis waktu, tak sempat satu rakaat, maka sembahyang tu dikira sembahyang qada. Okey. Sawaun akana bi uzrin, sama ada dengan uzur, am bi ghairi uzrin ataupun tanpa uzur.
Fa illam yudrik raka'atan fil waqti fatakunu qada'an. Kalau dia tidak sempat satu rakaat dalam waktu, maka sembahyang tu jika sembahyang qada. Okey, qada ni hukumnya haram ke tak? Tak mesti. Kena faham. Qada ni tak mesti haram. Kadang-kadang orang tu qada kerana dia ada uzur. Dia bangun lewat contohnya. Bukan kerana bangun lewat kerana orang kejut tak bangun. Dia memang tak sedar. Maka sembahyang dia di luar waktu tu qada tapi tidak berdosa. Kadang-kadang qada tu berdosa. Contoh dia melewat-lewatkan, menangguh-nangguh sehingga keluar waktu, maka qada itu dikira berdosa. Jadi dosa tak dosa ni ia tidak berkait dengan adaan qadaan, tapi berkait dengan apa dia? Perbuatan tersebut adakah berlaku dalam waktu ataupun luar waktu. Apa ni dikira dengan perbuatan melambatkan tu dia buat dengan ada uzur ataupun tanpa uzur. Okey. Yang keempat, afdalul a'mal. Amalan paling afdal as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Wa yahsulu, macam mana nak dapat fadilat itu? Terhasil dengan bil ishtighali bil asbabis solah, dengan kita sibuk melakukan sebab sembahyang min dukhulil waqti, sejak daripada masuk waktu. Macam tadi dah sebut, kita siapkan diri, bersih diri, ambil wuduk, buat azan, jawab azan, lepas tu sembahyang sunat, tunggu jemaah. Itu dikira perkara-perkara yang dikira kita mendapat fadilat awal waktu. Kama qala sahibu Safati Zubadi, yundabu ta'jilu salati fil awal idza awwalal waqti bil asbab ishtaghal. Disunatkan menyegerakan sembahyang pada awal, ketika awal waktu, dengan sebab-sebab dia menyibukkan diri melakukan sebab-sebab sembahyang sejak awal waktu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ila Allah. Nabi ditanya tentang amalan yang paling baik. Nabi kata as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Wa qad warada, telah datang hadis awalul waqti ridwanullah, awal waktu itu mendapat keredaan Allah. Wa wasatuhu rahmatullah, tengah waktu mendapat rahmat Allah. Wal akhiru afwullah, dan pada akhir waktu itu mendapat keampunan daripada Allah. Lagi pula hadis fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya, kelebihan awal waktu daripada kelebihan akhir waktu ialah kelebihan akhirat berbanding dengan dunia. Wa yundabu ta'khirus salati an awalil waqti fi 27 surah, disunatkan melewatkan sembahyang daripada awal waktu pada 27 rupa. Ada keadaan-keadaan, 27 keadaan ni kita sunat sembahyang lewat sikit. Apa dia? Yang pertama, dhabituha ni dalam ni, okey. Dalam ni yundabu ta'khirus salah min awal waqti fi 27 surah. As-sabi idza alima bulughahu athna al-waqti. Kanak-kanak jika dia tahu dia akan balik tengah sembahyang. Kanak-kanak dia tahu tengah sembahyang lagi dia balik. Dia buat benda sembahyang apa balik. Macam mana? Macam mana? Dia tahu kat kita tengah sembahyang dia akan balik. Jadi sunat dia jangan sembahyang lagi, tunggu dia balik dulu lah baru sembahyang. Dia buat macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana balik tengah sembahyang? Dia buat benda tengah sembahyang dia buat kerja benda. Apa dia? Dia sampai umur 15 tahun. Dia balik dengan umur kan? Balik dengan umur, bukan balik keluar mani. Buat kerja benda tengah sembahyang. Balik dengan umur. Umur dia cukup. Dia lahir pada tahun tu, pada ketika waktu sembahyang Zuhur contohnya kan. Mak dia beranak dia. Jadi cukup 15 tahun pada waktu awal Zuhur. Waktu Zuhur ni. Jadi kalau dia sembahyang dulu, dia sembahyang dalam keadaan dia belum balik. Jadi dia lewatkan sikit. Kalau dia tahu bahawa tunggu lepas ni sekejap dia akan cukup umurnya 15 tahun, maka dia sembahyang dalam waktu dia telah balik. Itu antara rupa-rupa disunatkan untuk dilewatkan sikit lah. Banyak lagi tu. Yang seterusnya ialah man ghalabahun naumu ma'a sa'atil waqti, orang yang terlampau mengantuk sangat, waktu panjang lagi, tidurlah sekejap. Tapi syarat waktu panjang lagi lah.
Ni banyak 57, saya tak mau baca sendirilah. Mungkin tak masuk periksa bawah ni. Dhabituha, dhabitnya, idza kana ta'khiru min maslahatis salah fayusannu ta'khiruha. Jadi dia bagi khulasah lah, dia bagi khulasah, ringkasan. Dhabit macam mana nak tahu? Benda-benda yang keadaan-keadaan yang kita sunatkan kediamkan sikit daripada awal waktu. Jika melewatkan itu daripada maslahah solat, daripada keutamaan sembahyang, maka sunat kita lewatkan sikit. Antaranya al-ibradu bizuhri, menyejukkan zuhur. Menyejukkan zuhur apa dia? Sembahyang zuhur ini pada tengah hari. Kalau waktu panas, sunat kita lewatkan sikit supaya cuaca jadi sejuk sikit. Macam mana? Lewatkan supaya ada bayang. Kalau zaman dulu kan tempat dia bukan macam ada tertutup macam ni. Maka lewatkan sikit sembahyang zuhur supaya ada bayang, maka boleh sembahyang di tempat yang ada bayang tersebut. Taklah panas, ya. Wa huwa ta'khiru salati zuhri an awali waqtiha, iaitu melewatkan sembahyang zuhur daripada awal waktu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-haru fa abridu bizuhri, apabila bersangatan panas maka kamu sejukkan sembahyang zuhur itu. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, kerana bersangatan panas itu ialah daripada wak api neraka. Fayh ni makna haba, wak. Daripada kepanasan api neraka. Syurutus sunniyatil ibrad, syarat kita nak menyejukkan zuhur ni ada 5. Kama qala sahibu safati zubat, sunnal ibradu bi fi'li zuhri li shiddatil harri bi kutril harri li talibil jam'i bi masjidin atuti ilaihi min bu'dil khilafal jum'ati. Sunat kita menyejukkan tu melakukan zuhur bila shiddatil harri, bersangatan panas, bi kutril harri, negeri yang panas, li talibil jam'i, untuk orang yang nak melakukan berjemaah di masjid yang dia datang, min bu'din, dia daripada tempat jauh, khilafal jum'ah, khilafal jum'ah, lain daripada sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat tidak disunatkan lewat lah. Okey, apa dia syarat 5 tu? Antakuna salatu zuhra, sembahyang tu sembahyang zuhur je lah, sembahyang lain tak ada lah panas. Yang kedua, antakuna fi waqtil harri, pada waktu yang panas, iaitu waktu saifi, waktu musim panas. Yang ketiga, antakuna fi kutrin harrin, pada negeri yang panas. Tempat kita ni tidak dianggap panas sangat lah. Yang keempat, antusalla jama'atan, di sembahyang berjemaah. Yang kelima, ayakuna makanus salati ba'idan, tempat sembahyang tu jauh daripada rumah dia. Okay. A'dzarus salah, uzur sembahyang. Okay. Uzur sembahyang ada 4. An-naumu, tidur, an-nisyan, lupa, al-jam'u, jamak, al-ikrah, paksa. Makna a'dzaris salah, apa makna uzur sembahyang? Ai annahu la ya'tham man akhara salah an waqtiha, iaitu tidak berdosa orang yang lewatkan sembahyang daripada waktunya, bi ayyi udhrin min hadhil a'dzar, pada mana-mana uzur daripada uzur-uzur ini. Jadi makna uzur sembahyang ni, orang tu kalau lewat sembahyang keluar waktu, dia tak jadi dosa. Kama qala sahibu safati zubat, la udhra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au li jam'i au li ikrah, tidak ada uzur pada melewatkannya kecuali bagi orang lupa, sahin, au naumin, atau tidur, au li jam'i, atau untuk jamak, ataupun kerana ikrah, paksa. Yang pertama, sebab pertama tidur. Yakunu uzran idza nama qabla dukhulil waqti, dia dikira uzur kalau seorang tu tidur sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu asar dia tidur, bangun-bangun garit, makna uzur tu, makna tak dosa lah. Amma idza nama ba'da dukhulil waqti, kalau dia tidur selepas masuk waktu, fala yu'taba udhran, tidak dianggap uzur. Masuk dah waktu asar, dia tak mau sembahyang, dia tidur dulu, bangun-bangun maghrib, hukumnya berdosa. Illa idza kana min adatihi, kecuali kalau kebiasaannya al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti, kalau dia kebiasaannya dia boleh bangun daripada tidur sebelum keluar waktu. Ada juga orang ni dia biasa, ataupun dia ada time jam ke, ada kawan boleh kejutkan dia, ada apa lah. Kalau dia biasa, maknanya kalau orang kejut dia boleh bangun. Maknanya dia tidur lepas masuk asar pun, ataupun tidur lepas masuk zuhur pun, kawan dia kejut, dia akan bangun. Kalau gitu tak apa, tak ada masalah. Au awsa thiqatan, ataupun dia beri wasiat, memberi pesanan kepada orang siqah, yuqidhuhu qabla khuruji waqti,
untuk membangunkannya sebelum keluar waktu. Kalau gitu jadi dosa lah. Kalau tidak, dia tidur masuk waktu dah, hukumnya berdosa. Yang seterusnya, yusannu iqazu man nama qabla dukhulil waqti. Sunat hukumnya mengejutkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Kita tahu dah kawan kita ni tidur sebelum zuhur. Pukul 12 tu dia tidur dah. Jadi masuk waktu zuhur, hukumnya sunat kita kejut dia. Wajib ke tak? Tak wajib, hukumnya sunat. Wa yajibu iqadhu man nama ba'da dukhuli waqti. Yang kita wajib kejut ialah orang yang tidur selepas masuk waktu. Masuk waktu zuhur dah, kawan kita pergi tidur. Orang ni wajib kita kejutkan dia. Sebab dia telah takut bimbang dapat dosa. Dapat dosa ke dia. Jadi kita wajib kena kejutkan dia. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, lupa. Yakunu uzran idza kana sababuhu amran mubahan. Menjadi uzur kalau sebabnya itu sebab yang harus. Dia lupa. Contoh. Orang tu katakanlah sibuk sangat. Sibuk macam mana? Katakanlah dia sibuk, contohnya kita kata sibuk untuk kenduri lah. Sibuk nak kenduri. Tak? Kenduri, nak uruh bersih rumah semua. Dia tak ingat. Siapa tak ingat? Dia tak semayang lagi. Dia lupa betul-betul. Maka hukumnya kalau lupa begini tidak berdosa. Zaman Nabi berlaku masa peperangan Ahzab, perang Khandaq tu. Nabi dan sahabat qada 4 waktu sekaligus. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sebab apa? Sebab mereka sedang sibuk untuk menggali parit. Nampak tak? Jadi kalau dalam keadaan yang terlupa, maka hukumnya tidak berdosa. Syaratnya perbuatan kita tu amran mubahan, perkara yang harus. Amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Ada pun perkara itu perkara makruh atau perkara haram, tidak ada uzur. Kita main dam, ataupun kita chatting, ataupun kita melayan FB dan seumpamanya, maka itu tidak dikira sebagai uzur, dosa lah. Sebab benda tu benda lara. Yang ketiga, al-jam'u baina salatain, menghimpunkan dua semayang. Ai taqdimu salati an waqtiha, iaitu mendahulukan semayang daripada waktunya, atau ta'khiruha anhu, atau melewatkan semayang daripada waktunya. Jamak takdim, jamak takhir. Wa dzalika lil jam'i bainaha wa baina salatil ukhra, iaitu dengan menghimpunkan semayangnya dengan semayang lain. Bisa babis safar, dengan sebab musafir, awil marad, ataupun sebab sakit, awil matar, ataupun sebab hujan. Okey, yang keempat, uzur yang keempat ialah al-ikrah, kena paksa. Bi an yukraha ala ikhraji salat an waqtiha, dengan bahawa dipaksa supaya dia keluarkan semayang daripada awal waktu. Fa yu'dharu fi dhalika idza ada tu tak? Ada alif tak? Tak ada. Iza tulis. Kat saya ni alif tak ada. Iza tawaffarat syurutul ikrah, apabila cukup syarat ikrah. Orang paksa, jangan semayang waktu ni, semayang lepas ni. Jangan semayang lagi, kita tak semayang. Tapi syaratnya apa? Ada 4. Qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi. Mampu orang yang memaksa itu melaksanakan apa yang dia paksa biwilayatin atau taghallubin, kerana sebab kuasa dia, atau taghallubin, atau sebab penguasaan dia. Taghallub ni makna dia ni zalim lah, dia menguasai kita, dia menguasai kita. Wilayah tu dia sama juga. Wilayah ni makna dia tu ketua kita, atau dia itu orang yang menguasai kita. Taghallub ni dia yang dengan sebab perampasan. Zalim lah taghallub ni, dengan cara zalim. Jadi dia ada kuasa, maksudnya dia ada kuasa. Kalau mu bayang sekarang, aku tembak. Contoh. Yang kedua, ajzul mukrah an daf'i ma ukriha bihi. Lemah orang yang dipaksa untuk menolak apa yang dipaksa. Biharabin, dengan cara lari, awis tirathatin, atau minta tolong. Dia nak lari, tak dia lari. Dia nak minta tolong, tak ada orang boleh tolong dia. Jadi paksaan itu dikira sebagai uzur. Yang ketiga, zannul mukrahi annahu inimtana'a fa'alal mukrihu ma khawafahu. Sangkaan, menyangka oleh orang yang dipaksa bahawa jika imtana'a, dia enggan, imtana'a fi'lal mukrih, imtana'a, kalau dia enggan buat, fa'alal mukrihu, maka orang yang memaksa tadi akan buat ma khawafahu bihi, apa yang dia takutkan tu.
Dia kata kalau aku dok tinggal semayang ni, kalau aku semayang juga ni air tembok aku ni. Dok, contohlah. Orang jahat dok, tentera Palestin ke apa dah. Dia paksa orang buat gini. Dok, kalau buat juga kena bunuh, maka tak apalah. Dengan syarat dia zon, kalau dia lakukan juga maka orang tu akan buat apa yang dia takutkan. Yang keempat, alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyar, tidak ada di sana bukti-bukti ataupun tanda-tanda ikhtiar pilih. Dia kata molek kok. Dia suruh aku tak semayang, aku pun malas semayang lagi. Jangan ada qarinah, jangan ada sebab-sebab, maknanya seakan-akan dia memilih juga untuk meninggalkan semayang atau melewatkan semayang. Seterusnya ialah waktu-waktu yang diharamkan padanya sembahyang. Berarti sinilah dulu Dalam ni pendek je ni. Waktu-waktu semayang ni pendek je. Tersambunglah sikit tak apalah, saya paksalah diri saya, awak pun tolong paksalah diri awak saya nak habiskan waktu je. Okey. Wa ba'duhum yu'abbiru bi awqatil lati tukrahu fiha as-salah. Sebahagian ulama menggunakan ibarat ayat waktu-waktu yang dimakruhkan padanya semayang. Ai tukrahu karahatat tahrim. Makruh ni makna makruh tahrim. Makruh tahrim maksud haram lah makruh tahrim maksudnya haram. Okey. Awqatul lati tahrumu fiha salah. Waktu yang haram semayang khamsah, 5. Salah satu muta'alliqatu bil zaman, 3 berkaitan masa, wa thnani muta'alliqani bil fi'li, 2 berkaitan dengan perbuatan. Okey. Waktu-waktu yang 3 yang pertama, al muta'alliqatu bil zaman, yang berkait dengan masa. Pertama, min tulu'i syamsi, terbit matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga naik matahari kadar 1 galah. Rumhin galah. Fi ra'yil ain, pada pandangan mata. Al mujarrad, mata semata-mata lah. Pandangan mata semata-mata naik setinggi segalah. Jadi kalau kiraannya ma yusawi isnata asyara daqiqah. Bukan isnata, istitata asyara daqiqah, menyamai 16 minit. 16 minit. Kenapa? Macam mana dapat 16 minit? 16 minit ni menyamai 4 darjah. 4 darjah. Makna matahari naik daripada ufuk 4 darjah. Naik 4 darjah. 4 darjah ni makna kalau kita tak galah, ia akan naik atas mata galah tu lah. Naik 4 darjah. 4 darjah, 1 darjah bersamaan 4 minit. Maka 4 darjah bersamaan 16 minit. Bila nak kira ni? Sejak daripada syuruk, habis subuh. Habis subuh tu syuruk, tambah 16 minit. Lepas 16 minit tu baru awak nak boleh semayang isyraq, baru awak boleh semayang duha. Selama 16 minit selepas pada waktu syuruk tu waktu tahrim, waktu haram semayang. Awak nak tahu ni, jangan warak ikut dam, rajin ikut dam. Lepas subuh, habis subuh syuruk terus semayang. Tak, ada waktu tak boleh semayang. Ada waktu tak boleh semayang. Awak nampak orang semayang, jangan tiru lah. Nampak tak? Kadang-kadang dia kot lepas masuk waktu habis subuh, tulis waktu syuruk, dia pun semayang. Semayang apa tu? Tu semayang isyraq. Isyraq bukan syuruk. Isyraq tu naik tinggi. Syuruk ni terbit matahari, itu waktu tahrim. Jadi kena semayang lepas 16 minit daripada waktu syuruk. Itu waktu haram. Li'anna rumha, kerana satu galah itu arba'a darajat, 4 darjat. Wa darajah arba'a daqaiq, 4 darjah bersamaan 4 minit. 1 darjah sama 4 minit, 4 darjah samaan 16 minit. Okey. Yang kedua, ministiwa isyam hatta tazula, sehingga daripada tegak matahari sehingga gelincir. Itu juga waktu haram. Wa muddatuhu qasiratun jiddan, tempohnya pendek sangat. Tempoh dia sangat pendek. Sangat pendek. Dalam berapa minit je lah. Seminit, 2 minit gitulah. Fayahrumu iqa'us salah fiha, haram kita semayang ketika matahari tegak-tegak atas kepala. Dia sebut tak sini? Kecuali hari Jumaat. Ada tak sini? Istiwa ni kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat boleh. Hari Jumaat boleh. Hari lain ukurnya tak boleh waktu tahrim. Okay.
Wal istiwa an takuna syamsu fi wasati sama. Istiwa itu matahari duduk di tengah langit. Yang seterusnya wazawal itu mailu syam an wasati sama. Ada dah tadi kan? Okay. Yang ketiga minisfirar hatta taghruba. Sejak daripada kuning asar tu, lepas asar kuning sehingga ke maghrib. Itu juga waktu haram, iaitu waktu ketika matahari nak tenggelam. Ai idza sfarrati syam, ketika kuning matahari fauqa nahwi ru'usi jibalil aliyah, di atas seumpama puncak gunung yang tinggi. Jadi kalau matahari turun bawah dah, dia duduk belakang, jadi cahaya kekuningan tu akan nampaklah daripada atas bukit. Nampak? Makna matahari dah nak rendah dah tu. Masa matahari rendah tinggal cahaya kuning tu, itu waktu itu haram sembahyang. Okey. Al-waqtani akharani. Okey, dua waktu lain al-muta'alliqani bil fi'li, berkait dengan perbuatan. Ba'da fi'li salati subhi, iaitu selepas sembahyang subuh hatta tatlu' asyam, sehingga terbit matahari. Yang kedua ba'da fi'li salatil asri hatta taghrub asyam, setelah daripada sembahyang matahari sembahyang asar sehingga tenggelam matahari. As-salatul lati tahrumu fi hadhihi al-awqatil khamsah naw'an. Okey, sembahyang yang haram pada 5 waktu ini ada 2 jenis. Pertama, an-nafilatu dzatus sabab al-mutaakhir, sembahyang sunat yang mempunyai sebab terkemudian. Okey, bukan semua sembahyang haram ni. Haram ni sembahyang sunat yang bukan bersebab terdahulu, dan bukan sembahyang qada. Kalau sembahyang qada, awak bangun lepas subuh, waktu haram, tak ada waktu haram sembahyang qada. Sembahyang qada ni kena qada segera. Faham tak? Kalau awak tinggal dengan sengaja, kena qada segera. Awak bangun lewat asar, asar ni waktu haram dah ni, tak boleh sembahyang. Tak, kena sembahyang. Dia larang pada sembahyang sunat yang tidak ada sebab terdahulu. Ni. Jadi apa dia sembahyang yang tak boleh sembahyang waktu ni? Iaitu sembahyang yang mempunyai sebab kemudian. Sembahyang yang sebab kemudian. Apa maksud sebab kemudian? Perkara sebab sembahyang tu berlaku selepas kita sembahyang. Contoh sunnatul ihram. Sembahyang sunat ihram. Kita sembahyang dulu ke kita ihram dulu? Awak dah tahu ni. Gini. Orang sembahyang dulu baru ihram. Okey. Istikharah. Sembahyang sunat istikharah. Kita sembahyang dulu ke kita minta doa istikharah dulu? Kita sembahyang dulu baru kita minta istikharah. Kita nak buat benda kan, kita buat lepas sembahyang kan? Ke buat sebelum sembahyang? Buat lepas sembahyang. Jadi sembahyang dulu baru kita buat benda yang kita nak pilih tu. Sunat safar. Sunat safar. Kita sembahyang dulu ke kita musafir dulu? Tak tahu. Tahu tak? Sembahyang dulu baru musafir. Tak pernah buat ni. Sunnatul qatli, sunat bunuh. Sunat bunuh kan? Tak. Sunat bunuh ni ke mana ni? Contoh nak kena bunuh. Nak kena bunuh, kena hukum. Awak sembahyang dulu, minta sembahyang sebelum dibunuh. Minta jauh lah, bukan awak lah, orang lain. Okay. Yang kelima, sunat khuruj minal manzil, sembahyang sunat untuk keluar rumah. Sembahyang dulu baru keluar. Sunat hajat, sembahyang dulu baru minta hajat. Jadi dipanggil sebab kemudian. Sembahyang ni tak boleh sembahyang waktu haram ni. Okay. Dah sembahyang yang boleh sembahyang sunat yang terdahulu. Contoh? Contoh apa? Sembahyang yang sebab berlaku sebelum sembahyang, apa dia? Qabliyah tu rawatib. Tak, bukan. Sembahyang sunat ni. Sembahyang apa? Sembahyang sunat wuduk. Awak ambil wuduk baru awak sembahyang. Jadi boleh awak sembahyang lepas asar. Kan awak wuduk baru sembahyang kan? Lagi sembahyang apa lagi? Jenazah tu fardu kifayah. Benda? Sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Awak masuk masjid dulu baru sembahyang. Lagi sembahyang apa lagi? Sembahyang apa lagi? Gerhana dulu baru sembahyang. Nampak? Itu sebab terdahulu. Sebab terdahulu tak ada waktu haram boleh buat. Okey, yang kedua an-nafilah mutlaqah, sembahyang sunat mutlak. Wahya allati laisa laha sababun wala waqtun, yang tak ada sebab, tak ada waktu. Sembahyang sunat mutlak tak boleh buat pada waktu haram ni. Wa fi hukmiha, pada hukum sembahyang sunat mutlak ni, salat tasbih wa nahwuha, dan seumpamanya minas salawatil lati laisa laha sababun wala waqtun muayyanan, yang tidak ada sebab dan waktu tertentu. Wa yusnasna min hadha tahrim makanan wa zamanan, dikecualikan daripada pengharaman 5 waktu ini pada tempat ialah haramu Mekah.
Di tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Boleh semayang 24 jam. Ai masjidu wa ghairuhu, sama ada di masjid Mekah, Masjidil Haram ataupun selainnya daripada hududil haram, kawasan haram semua sekali tu, itu tidak ada waktu haram. Fatajuzu salatu fihi fi ayyi waqtin, boleh semayang pada apa-apa waktu. Yang kedua, pada zaman, pengecualian masa, min istiwa, iaitu pada waktu istiwa hatta zawal, sehingga gelincir yaumal Jumaah. Ni saya khabar ni, hari Jumaat. Hari Jumaat tidak ada pengharaman waktu istiwa. Wala yahrumu qada'us salah, tidak haram qada semayang fi hadhil awqatil khamsati, pada waktu 5 ni. Wa kadhan nafilatu dzatus sababil mutaqaddim, demikianlah semayang sunat yang mempunyai sebab terdahulu. Ka sunnatil wudu, seperti sunat wudu, wa tahiyatil masjid, dan sunat tahiyatul masjid. Awil muqarini lis salah, ataupun yang menyertai semayang, kal khusuf, semayang gerhana bulan, wal khusuf, gerhana matahari, illa idza qasada iqa'as salati fil waqtil muharram fatahrumu, kecuali dia niatkan untuk melaksanakan semayang semata-mata pada waktu haram itu, baru jadi haram. Dia nak semayang sunat wudu, tunggulah lepas asar, aku nak semayang memang lepas asar, sengaja mencari waktu haram nak semayang, itu haram lah. Adapun kalau dia ambil wudu, dia semayang memang waktu tu waktu asar, tak ada dosa. Dia sengaja nak mencari waktu tu, itu salah. Hukmu salati waqtal khutbatil Jumaah, hukum semayang pada waktu khutbah Jumaat. Ni ada sebenda yang berkait dengan waktu haram ni, iaitu ketika naik khatib berkhutbah. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib naik mimbar, harumat salatu bil ijma', haram semayang secara ijma'. Ayyan kana, apa-apa semayang, walau kanat qada'an, walaupun semayang qada', 'alal faur, qada' yang perlu segera sekalipun, tak boleh semayang bila khatib khutbah. Illa sunnatat tahiyatil masjid, kecuali semayang sunat tahiyatul masjid. Semayang sunat tahiyatul masjid. Wa yajibu takfifuha, dan wajib kita ringkaskan. Jangan baca panjang-panjang, baca wajib saja. Wa alla yazida fiha an rak'atain, dan jangan lebih daripada 2 rakaat. Itu aja. Mana tahu ni hukum ni, bukan saja ni hukum. Ikut dah je. Mayang ni, semayang hajat, semayang ni tengah khatib, dah. Ia hanya boleh untuk semayang tahiyatul masjid sahaja. Jadi waktu haram macam mana? Waktu haram ada 5. Naik matahari, tenggelam matahari, matahari tegak. Yang seterusnya ialah lepas subuh dan lepas asar. Mudah ya. Baik. Wallahu ta'ala ala wa ala. Habis kok. Seterusnya ialah syarat wujud solat, syarat wajib semayang. Okey, ada soalan? Eloklah.